Vai, pemandu upahan kau dah mati ke? Dah lewat 30 saat. Kalau tak sampai lagi, siaplah kena aduan. Maaf saya dah lambat. Tak guna betul, memang layak jadi pemandu, seumur hidup, cepatlah jalan ah. Ah, Maaf. ingat maaf saja dah cukup. Kalau macam tu perjalanan ni percuma. Percuma. Ingat percuma saja dah cukup ke? Kau tahu tak ni kasut apa? Buka mata anjing kau tuh tengok betul-betul. Ni jenama antara bangsa. Hermes. Biar saya lapkan bagi bersih. Aduh, berambus. Tengoklah taraf kau. Dengan baju buruk kau. Tu tak layak nak lap kasut aku. Dah rosak kau buat. Yo, kenapa nih, sayang? Apa dah jadi nih? Sayang, dia dah rosakan kasut saya nih. Aduh, Ni edisi terhad tahu, harganya $28.000. tengok nih. Bukan saya. Tadi saya cuma tak sengaja terpijak sikit. Lagipun saya dah lap bersih. Awak dah tampar, saya pun saya tak kisah. Tampar kau, aku beritahu kau. Tampar kau tuh, kira kau dah untung. Sama ada, kau bayar $28.000 sekarang. Atau, aku campak kau dalam sungai bagi makan kura-kura, kau percaya tak? Hei budak, aku, nama Kiao Kun. Pergi, tanya orang luar siapa aku sebenarnya. Sama ada, kau bayar $28.000 sekarang. Atau aku campak kau dalam sungai bagi kura-kura makan, kau percaya tak? Hei budak, aku bernama Kiao Kun. Pergi, tanya orang luar, siapa aku sebenarnya? Aku cuma tak sengaja terpijak kasut tadi. Terus kena bayar $28.000. Korang ni melampau lah. Melampau? Budak, kau rasa kalau sekarang aku telepon pengurus wang, kau bagi kau hilang kerja saja-saja? Bukankah itu lagi melampau? Tuan besar Kiau, saya bayar keluarga, saya bergantung pada saya sanggup bayar. Kan senang kalau cakap macam ni tadi. Aku beritahu kau, aku ni orang yang berakal. Tak tipu kau pun $28.000 bagi sekarang. Saya tak ada duit sebanyak itu sekarang. Saya esok saya hantar pada tuan, boleh tak? Dah bagi peluang, tapi kau tak guna betul. Saya dah setuju nak bayar, kenapa pukul saya lagi? Bukan kau nak bagi esok ke? Ini bunganya. Esok aku datang cari kau minta duit. Jom gerak. Tuan Muda Xiao, akhirnya saya jumpa Tuan juga. Muda Xiao, awak salah orang ke ni? Xiao Yang, pemandu upahan lelaki 26 tahun, emak hidap kanser hati teman wanita Su Manyu. Memang Tuan kan? Ya, saya. Kalau begitu, sila Muda Xiao ikut saya balik untuk warisi harta triliun. Kalau begitu, silakan Muda Xiao ikut saya pulang untuk mewarisi harta 1 triliun. Apa? 1 triliun? Kenapa tak kata saya warisi jawatan Presiden Amerika? Muda Xiao, saya setia usaha pengerusi kumpulan Shengqiang, yaitu Tuan Xiao. Anda adalah satu-satunya saudara pengerusi Tuan Xiao yang tinggal. Sebelum dia meninggal dunia, dia menamakan Anda untuk mewarisi kumpulan Shengqiang. Tolong ikut saya pulang. Kumpulan Shengqiang, syarikat terbesar di wilayah Jiang. Betul sekali. Awak kata saya adalah saudara pengerusi kumpulan Shengqiang. Tepat sekali. Hahaha. Penipu zaman sekarang memang pandai reka cerita. Janganlah cuba nak tipu saya lagi. Saya cuma seorang pemandu upahan, tak ada duit untuk awak tipu. Muda Xiao, saya tidak menipu Anda. Ini adalah wasiat pengerusi kami. Kalau tak percaya,
Anda boleh tengok. Hai, awak ni gadis muda. Ada tangan dan kaki, carilah kerja lain, kenapa nak jadi penipu pula? Saya ada pesanan nak diambil, saya sibuk. Tak ada masa nak dengar cerita dongeng awak. Muda Xiao, Muda Xiao, Muda Xiao, apa yang saya katakan semuanya benar. Anda benar-benar ada harta triliun untuk diwarisi. Saya tak pernah percaya pada durian runtuh harta ini. Berilah kepada sesiapa pun yang awak mahu, saya tak nak. Muda Xiao. Tok Yang, Muda Xiao sudah lari. Lancarkan pelan B dengan segera kepung dia dari semua arah. Muda Xiao, sila ikut kami pulang segera untuk urus kumpulan Shengqiang. Muda Xiao, villa peninggalan Tok Xiao, sebelum meninggal perlukan tanda tangan Anda untuk pindah milik sila, ikut kami pulang. Dah cakap saya bukan Muda Xiao. Awak semua salah orang. Muda Xiao, Muda Xiao. Muda Xiao Anda adalah satu-satunya pewaris Tuan Besar kami yang terbiar di luar sana. Tuan Muda, ikutlah kami ke keluarga Xiao. Aduh, saya cuma pemandu upahan miskin. Kenapa nak tipu saya pula sanggup berhabis modal besar? Siap bawa kereta mewah begini. Muda Xiao, Tok Xiao memang tinggalkan harta triliun menunggu untuk Anda warisi. Takkan nak minta $500 untuk buka. Saya beritahu awak semua taktik begini dah banyak saya jumpa. Gadis muda buatlah benda lain. Kenapa nak menipu pula? Saya cuma pemandu upahan tiada wang. Saya bukan mahukan wang Anda. Atau awak mahukan badan saya? Saya beritahu awak semua. Tak kira berapa banyak harta, saya takkan ikut awak semua. Muda Xiao, jika Anda benar-benar tidak mahu, kami tidak boleh paksa Anda. Cuma perlu tanda tangan pada surat pelepasan hak warisan ini. Tanda tangan saya, tanda tangan sekarang? Tanda tangan. Saya tanda tangan sekarang. Muda Xiao, Anda benar-benar mahu lepaskan warisan ini. Ia bernilai $1 triliun. Saya benar-benar ada wang sebanyak itu. Tentu saja ia benar. Biar saya bongkar helah kamu wajah sebenar kumpulan penipu ini. Memandangkan kamu sudah berkata begitu. Bukanlah mustahil untuk saya terima warisan ini. Tetapi, Muda Xiao, sila nyatakan apa sahaja permintaan Anda. lihatlah betapa buruknya kenderaan saya ini tukar kepada yang baru untuk saya. Dan saya akan pulang mewarisi harta keluarga. Itu mudah, kendaraan Anda sudah pun dibeli. Begitu cepat Anda membelinya. Anda tidak belikan saya basikal tua, kan? Kami bimbang Anda tidak menyukainya, jadi kami beli semua jenama dan warna. Selain itu, ada $10 juta sebagai wang saku Anda. Adakah ini benar? Saya benar-benar mewarisi $1 triliun. Xiao Yang, saya adalah pakcik kedua kamu. Kenapa rasa macam tengah maki orang ni? Kamu mungkin belum kenal saya lagi. Tapi, kamu adalah satu-satunya saudara saya. Harta triliun saya hanya boleh diwarisi oleh kamu. Sedarlah sikit boleh tak? Si katak puru, tak mudah nak jadi putra raja. Sekarang saya beri kamu dua pilihan. Di sini, satu pihak adalah $100 juta. Satu lagi adalah harta triliun. Jika kamu pilih $100 juta, sekarang juga boleh ambil uang dan pergi. Bukankah masih ada harta triliun itu? Hahaha. Kamu budak tak guna ini. Takkanlah betul-betul nak warisi harta triliun. Haha. Kamu hanyalah seorang pemandu upahan. Saya nasihatkan kamu, sedarlah diri sikit boleh tak? Pergi kencinglah dan tengok cermin betul-betul. Nak warisi $1 triliun, perlu lalui banyak ujian. Jika kamu gagal, 1 sen pun takkan dapat. Hei, saya nasihatkan kamu.
Lebih baik ambil 100 juta dolar itu dan hidup goyang kaki saja. Pakcik kedua, saya rasa apa yang Pakcik cakap ada benarnya. Saya pilih yang ini. Nampaknya kau ada keberanian juga. Inilah baru ahli keluarga besar Xiao. Jika kau pilih $100 million itu, 1 sen pun kau takkan dapat. Hampir saja harta triliun ini terlepas dari tangan aku. Aku harus lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Namun begitu, biar aku berterus terang dulu. Jika kau gagal dalam ujian ini, separuh daripada harta aku akan diserahkan kepada veteran untuk diuruskan oleh Tok Yang. Manakala separuh lagi akan didermakan untuk amal. Dan akhirnya, kau takkan dapat 1 sen pun. Apakah ujian itu? Yang pertama ini, aku tiada anak sendiri. Sebab itulah harta ini jatuh ke tangan budak nakal ini. Keluarga kita perlukan waris. Kau mesti kawin dan ada anak demi waris keluarga Xiao. Untuk menyambung keturunan kita. Hanya selepas itu, kau layak untuk mewarisi. Bukankah itu sangat mudah? Jika teman wanita aku berkahwin dengan aku, maka bukankah aku boleh mewarisi harta triliun itu nanti? Betul sekali. Apakah ujian yang kedua? Tok Xiao pernah berpesan, jika Anda gagal dalam ujian yang pertama ini nanti, beliau tidak akan mengiktiraf kelayakan Anda di kumpulan Shengqiang. Maka secara otomatik, Anda tidak layak tahu ujian lain. Tiada masalah. Ujian pertama ini terlalu mudah. Aku boleh selesaikan hari ini. Muda Xiao. Ini kad hitam agung. Kumpulan Shengqiang. Dalam tempo sebulan, jika Anda berkahwin dengan sesiapa, Anda dianggap berjaya dalam ujian. Buat masa sekarang, dana yang boleh Anda gunakan hanyalah $10 million. Namun begitu, semakin banyak ujian yang selesai, semakin banyak dana akan dibuka. $10 million. Sudah cukup. Sekarang juga aku akan pergi melamar teman wanita aku. $1 trillion akan jadi milik aku dengan mudah. Manyu sudah bersama saya 3 tahun, menderita selama 3 tahun itu. Lamaran ini mestilah yang terbaik, bukan sekadar barang kemas. Saya mahu beri dia sebuah rumah. Encik sila minum teh dahulu biar saya terangkan secara terperinci tentang keadaan hartanah ini. Apa yang awak buat nih? Buat apa? Awak ingat? Ini tempat apa? Pemandu upahan busuk pun berani masuk. Dan awak sudah berapa kali saya pesan jangan benarkan sebarangan orang masuk. Tapi dia tetap seorang pelanggan. Pelanggan dengan rupa miskin begini, mampukah dia beli rumah kumpulan kita? Jika orang lain nampak pejabat jualan, kita ada orang macam ini, jatuh marwah kita. Pelanggan adalah raja. Adakah ini cara awak layan pelanggan? Kami tiada raja yang miskin di sini. Jangan kacau kalau tak beli berambus. Dia tetap seorang pelanggan. Tindakan ini tidak patut, kan? Dia cuma seorang pemandu upahan. Sampaikan rumah kita. Yang paling murah pun, dia tak mampu. Berani cakap lagi awak berambus dengannya. Siapa kata saya tak mampu beli? Berapa budget awak? $10,000. Awak mainkan saya ke, baik awak berambus sekarang juga. Kalau kacau lagi saya patahkan kaki awak. Ianya $10 million? $10 million. Cakap besar tak takut lidah terbelit. Bukannya saya nak pandang rendah. Kalau orang macam awak ada $10 juta saya, dah jadi jutawan. Sekarang berambus dari sini sekarang. Hari ini saya tetap akan membelinya. Budak mentah, kau tak selidik dulu ke tempat apa ini sebenarnya. Berani kacau kumpulan Shengqiang. Jaga-jaga aku heret kau keluar. Pengurus Wang, beli rumah bukan macam beli baju. Barang berjuta-juta dolar. Mestilah kena fikir masak-masak. Saya rasa... Aku rasa dia cuma nak tumpang aircon saja kalau dia mampu beli. Aku jadi cucu dia. Kau yang cakap ya guna kad ini. Kad hitam agung. Budak, kau ingat bawa kad palsu. Boleh tipu aku ke? Aduhai. Pengurus ini kad hitam agung kumpulan Shengqiang. Kau pun tahu? Ini kumpulan Shengqiang, kad hitam untuk VIP agung. Di wilayah Jiang yang ada kad ini tak sampai 10 orang, semuanya orang kenamaan wilayah Jiang.
Kau ingat kau ini? Siapa sebenarnya? Pemandu upahan jangan berlagak sangat. Dasar buta hati. Kau berani maki aku budak mentah. Berani buat kecoh dengan kad palsu. Dan hina aku lagi. Pengawal, patahkan kaki dia sekarang. Kau, Dasar buta hati berani lagi biadab pada muda Xiao. Aku rasa kau yang patut patah kaki. Cepat minta maaf pada muda Xiao. muda Xiao. Muda Xiao, ini salah saya tak didik dia. Tolong hukum saya. Setiausaha Lin. Awak salah orang ke? Salah orang? Awak kata saya buta hati tak kenal permata ke? Bukan. Budak ni cuma pemandu upahan. Macam mana dia ada kaitan dengan kumpulan Shengqiang kita? Hina muda Xiao bermaksud hina kumpulan Shengqiang. Kau nak mati ke? Mulut saya busuk, saya salah cakap. Setiausaha Lin, awak kan hati gajah. Janganlah ambil hati. Tadi pengurus wang kata nak patahkan kaki saya kan? Saya. Oh, kata kalau saya mampu beli, awak nak jadi cucu saya. Muda Xiao tak. Atuk, tadi saya tak kenal orang besar, pandang rendah pada orang. Tolong lepaskan saya kali ini. Muda Xiao bukan. Atuk sebelum ini saya tak kenal orang besar pandang rendah pada orang. Tolong lepaskan saya kali ini. Setiausaha Lin. Di bawah kumpulan Shengqiang tak perlukan orang buta hati macam kamu. Muda Xiao Atuk. Saya tahu saya salah, tolong selamatkan saya. Muda Xiao ini adalah villa yang baru saya beli, bernilai $10 million. Sila periksa. Baguslah, sekarang Manyu tak perlu tinggal di rumah sewa lagi. Saya akan beri dia kejutan sekarang. Sebelum ini saya bersalah pada Manyu. Biarkan dia menderita selama 3 years. Kali ini, saya akan lindungi dia baik-baik. Berikan segala yang terbaik di dunia kepadanya. Hello Manyu, pukul berapa awak balik hari ini? Saya ada sediakan kejutan besar untuk awak. Kan saya dah cakap jangan sesuka hati. Telepon saya kerja lebih masa dan tak balik malam ini. Saya. Dah lewat begini masih perlu kerja. Kesiannya dia penat sangat. Tapi tak apa. Asalkan Manyu terima lamaran saya, kita boleh warisi harta triliun dan jadi orang terkaya di wilayah Jiang. Ben Silah. Manyu, bukankah awak kata awak kerja lebih masa? Inikah yang awak panggil kerja lebih masa? Xiao Yang. Bukankah saya sudah beritahu, awak jangan datang, cari saya di pejabat? Kalau saya tak datang ke sini, saya tak akan tahu awak khianati saya. Siapa lelaki itu? Kianat. Xiao Yang, tolong sedar diri sikit. Layakkah awak nak soal saya? Manyu, adakah sebab saya terlalu sibuk, tiada masa untuk temankan awak? Jadi awak sengaja nak buat saya marah. Cakap sajalah, jangan gatal tangan. Kalau orang lain nampak saya bersama seorang pemandu, upahan malu saya dibuatnya. Manyu, kita sudah bersama selama 3 tahun. Kereta pertunangan adik awak dulu, semuanya saya yang belikan. Sekarang awak sudah lupa daratan. Dan rasa saya memalukan awak. Adakah saya yang suruh awak beli? Jelas sekali awak yang berlagak kaya terhege-hege nak belikan. Saya tak pernah paksa awak. Dulu awak yang minta saya beli kereta tunai, baru boleh masuk ke rumah awak. Sekarang saya pula yang berlagak kaya. Awak sudah habis-habisan, kad pun sudah cecah had demi duit muka, berani lagi nak menunjuk depan saya. Nampak tak? Semua ini pemberian muda yang... Satu barang ini saja, nilainya berpuluh kali ganda. Kereta buruk awak. Lihatlah semua ini pemberian muda yang... Hanya satu ini sahaja, nilainya lebih daripada puluhan kereta buruk kau. Takkanlah aku tak pilih muda yang... Dan pilih kau pula. Manyu, sekarang aku sudah kaya. Asalkan kita berkahwin, aku jamin akan jadikan kau wanita paling bahagia di seluruh wilayah Jiang. Bahagia. Sedarlah Xiao Yang, hanya wang bawa bahagia, tanpa wang kau bukan sesiapa. Beli kereta untuk adik aku pun kau dah sesak, dengan kelajuan kau cari duit sekarang.
Jangan harap nak beri aku bahagia, malah nak kumpul duit hantaran untuk kawini. Aku pun kau takkan mampu. Lihatlah, semua barang kemas ini pemberian muda yang satu butir ini sahaja berharga ratusan ribu dolar. Mampukah kau bayar? Manyu, aku juga sudah belikan rumah untuk kau. Ia tidak kurang hebatnya berbanding dia punya. Kau hanya mampu beli barang murah. Kau fikir boleh perbodohkan aku dengan ini? Muda, yang ialah pemegang saham kumpulan Shengqiang, dia boleh dapat apa sahaja, rumah kau tak layak nak banding dengan dia. Hanya kerana dia lebih kaya daripada aku. Sebab itu kau hianati aku. Ini bukan pengkhianatan. Aku lakukan ini demi kebaikan kau. Takkanlah aku perlu berterima kasih pula. Xiaoyang, kau hanyalah pemandu upahan. Seumur hidup, kau tak akan berjaya. Takkanlah kau mahu aku ikut kau menderita sepanjang hayat. Janganlah buang masa kita lagi. Manyu siapa nih? Awak jelas beritahu saya awak tak ada teman lelaki. Muda yang saya masih suci lagi tahu, awaklah teman lelaki pertama saya. Dia tuh sentuh tangan pun tak pernah. Dia cuma seorang kaki jilat pemandu upahan saja. Hari-hari asyik kejar dan kacau saya. Kita dah bersama 3 tahun. Adakah saya hanya seorang kaki jilat di mata awak? Jangan cari saya lagi lepas nih. Saya takut muda, yang salah faham berambus cepat. Manyu, janganlah dingin sangat. Bukankah kawan awak ni pemandu upahan? Mari hantarkan kami ke hotel, semua duit ni akan jadi milik awak. Awak nak saya hantar korang ke hotel? Dia tak pernah pandu kereta semahal nih. Saya rasa dia pun tak tahu nak pandu. Alamak, saya terlepas pandang. Saudara banyak duit depan mata pun awak tak boleh ambil. Perempuan secantik ni, kalau bagi awak pun, adakah si miskin macam awak boleh jaga dia? Diam. Awak berani pukul saya. Pukul dia sampai mati. Kalau dia mati, saya tanggung. Pukul. Xiaoyang, susah payah saya nak dapatkan muda yang seorang generasi kaya kedua yang berkuasa. Kalau awak berani kacau lagi, saya takkan lepaskan awak. Muda Xiao, Anda sudah sedar. Bagaimana perasaan Anda? Kenapa saya di sini? Muda Xiao, Anda ditemui pengsan di tepi jalan. Saya bawa Anda balik ke keluarga Xiao. Betul. Ujian sudah gagal. Adakah saya tidak boleh mewarisi harta Pak Cik kedua? Tok Xiao beri Anda masa setengah bulan, asalkan Anda berkahwin dalam tempoh itu. Maka saya masih ada peluang. Muda Xiao, minum air dan rehat dulu. Tunggu badan Anda sehat, baru fikir tentang ujian itu. Sebelum ini berlagak sangat. Kata, boleh siapkan tugas segera. Sekarang dah kena batang hidung sendiri. Apa awak kata? Saya tak cakap apa-apa, Muda Xiao. Anda salah dengar, Kot. Ya ke? Adakah saya benar-benar salah dengar? Tugas macam ini pun tak boleh siap. Selepas ini mungkin lebih susah. Tuan muda kecil ini nampaknya tiada rezeki dengan harta ini. Saya boleh dengar isi hatinya. Saya boleh dengar isi hatinya. Muda Xiao, sila berehat secukupnya. Saya akan pergi sekarang. Tunggu sekejap. Ada apa-apa lagi, Muda Xiao? Macam mana saya dengar tadi? Muda Xiao, apa yang Anda buat nih? Muda Xiao, Anda oke ke? Tuan muda kecil nih, takkanlah dah jadi bodoh. Saya dengar lagi. Dengar. Dengar apa? Tak ada apa-apa pun, Muda Xiao. Lebih baik saya pergi panggilkan dokter untuk Anda. Tak perlu saya oke. Muda Xiao, Anda betul-betul oke? Takkanlah betul-betul dah bodoh? Rupanya asalkan sentuh dia, saya boleh dengar isi hatinya. Lebih baik saya cari dokter untuk periksa Anda dengan teliti. Tunggu sekejap, jangan pergi dulu. Bukan saya bukan.
Ah, Bukan saya bukan. Bukan, awak dah salah faham. jangan mendekat awak lelaki Miang. Ah, Dengar penjelasan saya. jangan mendekat. Selepas ini, saya akan menjaga Muda Xiao menjadi setiausaha pribadi Anda, sehingga tugasan Anda selesai. Kami sedia maklum bahwa mak Anda sakit tenat dan perlukan banyak uang. Daripada Muda Xiao, buang masa fikir perkara bukan-bukan. Lebih baik fikirkan bagaimana untuk selesaikan ujian yang Tok Xiao tetapkan. Jika tiada apa-apa lagi, saya minta diri dulu. Mak, jangan risau. Saya akan dapatkan harta keluarga Xiao untuk sembuhkan penyakit mak. Beri mak hidup senang. Sumanyu, sebelum ini saya salah menilai awak. Dah berkorban begitu banyak, tapi akhirnya dibuang dan dikhianati. Jangan risau. Saya akan buat awak menyesal. Mak. Aduh. Mak dah berhari-hari saya cari mak apa mak buat kat sini. Jomlah balik rumah dengan saya. Aduh, Yang, janganlah pedulikan Mak lagi. Manyu benci perempuan tua macam Mak nih. Dia tak nak tinggal sekali dengan Mak. Mak tak nak kacau korang berdua. Korang hiduplah dengan baik saja, ya. Mak. Mak kan mak saya. Kalau tak tinggal dengan saya, nak tinggal mana lagi? Mak ni pun cuma si kaki sakit saja. Dah tak lama lagi nak hidup. Kamu hiduplah baik-baik dengan Manyu. Anggap sajalah, Mak ni dah mati. Mak. Apa mak cakap ni? Janganlah cakap pasal mati. Mak. Janganlah risau. Anak lelaki mak dah ada duit sekarang. Saya bawa mak ke hospital terbaik. Saya janji mak akan panjang umur tinggal dengan saya seumur hidup. Mak. Jomlah balik rumah dengan saya. Janganlah nak tipu Mak. Berapa sangatlah gaji pemandu upahan tu? Lagipun, kamu kena kumpul lagi. Duit hantaran yang dijanjikan pada Manyu, Mak tak nak susahkan korang lagi. Mak. Saya dan Manyu dah putus pun. Apa? Korang bukan kedah nak kahwin. Sebab dia takut saya tak mampu bayar hantaran dan rumah. Jadi Sumanyu dengan sangat baik hatinya carikan saya seorang generasi kaya kedua dan tinggalkan saya. Aduh. Semua ni sebab Mak, si kaki sakit nih. Mak dah susahkan kamu. Sebab penyakit Mak nih, kamu sampai tak boleh nak kahwin. Macam manalah Mak nak berdepan dengan nenek moyang kita nanti. Mak. Lebih baik biarkan perempuan tua ni mati saja. Mak. 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 Mak, mak dah sedar. Di mana saya sekarang? Mak, ini hospital? Mak, macam mana rasa sekarang? Tak boleh Yang. Mari kita balik rumah sekarang. Hospital ni mahal sangat. Mak. Mak berehat saja di sini. Doktor kata penyakit mak tak boleh tunggu lagi. Mesti dibedah segera. Pembedahan. Tak boleh. Penyakit saya ini mesti guna banyak duit. Saya tak nak susahkan kamu. Mari kita keluar hospital. Mak. Dengar cakap Mak, pergi minta balik duit bedah. Pujuk Manyu balik semula. Kamu berdua hiduplah baik-baik. Mak. Jangan risau pasal duit lagi. Anak mak dah ada duit sekarang. Lepas ni mak tak akan lagi hidup dalam kesusahan. Ambua, berlagak betul ya? Memandangkan dah kaya hutang yang ada tu patutlah dibayarkan. Sumanyu, apa kau buat di sini? Saya datang, tentulah untuk tuntut hutang. Saya datang, tentu saja untuk menuntut hutang. Tuntut hutang? Manyu, apa sebenarnya yang berlaku ini? Tentang ini, kamu kena tanya anak lelaki kamu. Dia berhutang $1 juta tak bercadang nak bayar ke. Bila masa saya pernah pinjam duit awak? Masa adik saya bertunang dulu. Awak kata nak belikan dia rumah.
Bundarkan saja kira $1 juta tak melampaukan? Itu cuma gurauan saya saja. Tak boleh diambil serius. Ini hitam putih tertulis dengan jelas. Awak nak mungkir janji ke? Mak, Manyu, di antara semua ini, adakah terdapat sebarang salah faham? Mana ada salah faham? Surat jaminan tulisan tangan anak kamu takkanlah palsu pula. kita sudah putus. Daud ini, pergilah minta pada sesiapa yang awak mahu. Budak kau nak mampus ke apa? Beradab sikit. Jangan asyik nak gaduh saja. Daud ini, kalau korang tak nak bayar pun tak apa. Tapi, kalau satu hari nanti keluarga korang hilang orang, jangan salahkan aku ya. Berani korang? Sumanyu, sampai hati awak sekejam ini. Sekarang baru tahu ke? Dah lambat. Jangan kata saya tak beri peluang. Memandangkan kita dah lama kenal, sekarang awak melutut dan sujud, anggap saja sebagai bayar bunga. Macam mana? Kau bermimpi. Baik. Nak susah, bukan senang. Maka jangan salahkan kami. Patahkan sebelah lengannya. Jangan Abang Go. Tolong lepaskan. Yang kecil, kami akan bayar uangnya, kami akan bayar. Demi ibu kamu, bukannya aku tak boleh lepaskan kamu? Sekarang melutut dan bersujudlah. Dan bersumpah jangan pernah muncul depan aku lagi. Aku masih boleh merayu pada Abang Go. Kau suruh aku melutut padanya? Aku nasihatkan kau, lebih baik cepat melutut. Dan bersumpah jangan muncul di wilayah Jiang seumur hidup. Abang Go mungkin boleh lepaskan keluarga kamu. Ini semua demi kebaikan kamu, peluang. Aku nasihatkan kau, rebutlah baik-baik. Kalau muda, yang tahu aku pernah bersama orang macam nih, habislah segala penipuan, aku akan terbongkar semuanya. Mesti halau dia dari wilayah Jiang. Untuk hapuskan masalah selamanya. Demi kebaikan aku rasa demi diri kau sendiri. Apa kau merepek nih, cepat lepaskan aku. Kau takut aku muncul depan muda yang, biar dia tahu kau ada bekas teman lelaki. Merosakkan imej suci murni kau. Biar peluang keemasan kau terlepas begitu saja kan? Kau takut aku muncul depan muda, yang biar dia tahu kau ada bekas teman lelaki. Rosakkan imej suci murni kau dan terlepas peluang keemasan. Betul tak? Macam mana kau tahu? Xiao, yang aku beri amaran jangan fitnah aku. 3 tahun kita bersama tangan pun tak bagi sentuh dengan si. Yang itu baru kenal 3 hari dah berterus terang pula. Oh, rupanya kau cemburu aku rapat dengan muda yang... Kalau dia tak nampak hal aku dengan muda, yang aku pasti akan pergunakannya sekurang-kurangnya dia anjing yang belikan baju bag. Sayang sekali. Cemburu? Aku memang cemburu gila Sumanyu. Dulu aku buta, suka orang macam kau habis duit dan tenaga, jadi simpanan 3 tahun. Sanggup tipu aku tanda tangan kejam sungguh hati kau. Jangan banyak cakap. Kalau tak ada duit, melutut depan aku. Kalau tidak siap, aku kerjakan kau. Aku Xiao yang tak mengaku hutang, cari saja sesiapa kau mahu. Aku rasa kau nak susah, bukan senang. Tunggu, Mak melutut. Tolonglah, jangan bully anak lelaki. Mak melutut, Mak melutut. Mak, bukankah aku mau $1 million? Aku bayar. Bukankah cuma $1 juta saya bayar? Yang mana kita nak pinjam $1 juta itu? Tak perlu pinjam. Saya ada sekarang. Ambil kad buruk saja nak tipu saya. Saya beri 1 peluang lagi kamu berambus dari wilayah Jiang. Sekarang, hutang $1 juta ini, saya akan hapuskan macam mana? Takut saya di wilayah Jiang rosakkan impian kamu untuk kawin kaya dan jadi gagak jadi merak itu kan. Jangan banyak cakap, kalau kad ini tak ada duit, aku ambil nyawa kau. $1 juta diterima. Xiaoyang, dari mana kamu dapat $1 juta? Itu bukan urusan awak. Sumanyu ini $1 juta untuk awak kita sudah pun selesai. Mulai sekarang kita bawa jalan masing-masing, jangan risau.
saya takkan hancurkan impian kahwin kaya awak itu. Cuma, saya harap jangan menyesal. Menyesal? Xiao Yang. Tinggalkan si miskin macam awak ini, saya patut raikannya sekarang. Tapi awak pula, kalau awak melutut merayu saya, nanti saya takkan pandang awak pun. Jom kita pergi. Sumanyu, bila saya warisi harta triliun nanti, orang yang akan melutut merayu adalah awak. Muda Xiao, bakikat Anda sudah kosong. Syarat yang Tok Xiao tinggalkan bermula jika tak jumpa pasangan dalam sehari, Anda akan hilang kelayakan warisan. Apa? Muda Xiao, bakikat Anda sudah sifar. Syarat Tok Xiao telah dicetuskan. Jika tak jumpa calon istri, hari ini Anda akan hilang hak warisan. Apa? Muda Xiao, masa Anda sudah tidak banyak. Jika Anda gagal cabaran ini, saya cadang lepaskan. Hak warisan pilih 100 juta dolar. Siapa kata tak boleh buat katak berkaki tiga? Memang susah cari-cari wanita untuk hidup bersama. Bukankah itu sangat mudah? Maaf ya, kita tidak serasi. Awak orang yang baik, tapi saya tak suka. Katak mahu merak. Nampaknya awak ini, tengoklah cermin dulu. Awak tak layak. Cari seorang teman wanita kenapa susah sangat ya? Muda Xiao, awak datang cari saya, ada apa-apa urusan ke? Ada. Bolehkah awak lahirkan anak saya? Apa? Bolehkah awak lahirkan anak untuk saya? Lelaki gatal. Bukan. Dengar penjelasan saya dulu. Penyangak. Dengar dulu apa saya nak cakap. Apa lagi nak cakap? Awak memang tak guna. Salah faham ni, saya cuma nak kita jadi pasangan kekasih palsu. Hah? Kita berdua tanda tangan kontrak perkahwinan palsu, asalkan boleh tipu orang korporat. Saya bagi awak 10 juta dolar. 10 juta dolar? Ini jauh lebih banyak daripada hasil jual rumah kat sini kan? Tapi, sanggup bayar 10 juta untuk kekasih palsu? Tuan muda kecil ni, takkanlah ada hobi pelikut? Biar saya beritahu awal-awal, kita berdua cuma pasangan palsu, awak jangan nak ada niat bukan-bukan pada hati atau badan saya. Saya pada awak. Jadi, nak kerjasama dengan saya tak? Baiklah. Encik Xiao memandangkan kita pasangan palsu. Lebih baik kita tanda tangan kontrak supaya tiada pertikaian nanti. Tiada masalah. Mana kontraknya saya akan tanda tangan sekarang. Banyaknya syarat ini. Baiklah, saya mula baca. Jika tiada masalah, awak boleh tanda tangan. Perkara pertama. Pihak pertama dilarang ambil kesempatan pada pihak kedua. Perkara kedua. Pihak pertama dilarang menyentuh fisikal pihak kedua. Perkara ketiga. Pihak pertama dilarang meminta pihak kedua kewajiban sebagai teman wanita, seperti berpegangan tangan atau pelukan. Untuk kes istimewa, sila maklumkan lebih awal. Perkara keempat. Pihak kedua bekerja 8 jam sehari. Jika lebih masa bekerja, akan dikira sebagai OT. Pihak pertama bayar duit OT. Perkara 1314. Pihak pertama bayar 10 juta dolar sebagai gaji bersih. Xiao Yang. Apa dia dah sampai perkara mana? Saya sudah habis baca. Jika muda Xiao rasa tiada masalah, boleh tanda tangan sekarang. Sijil nikah pun sudah ada, mana mungkin ini palsu. Tahniah muda Xiao, lulus ujian pertama layak untuk mewarisi. Anda dapat 100 juta dolar modal awal. Jika Anda lulus ujian seterusnya, Anda boleh mewarisi warisan Xiao. 100 juta dolar. Ini sangat bagus. Modal awal sudah ada. Kelayakan warisan pun sudah ada. Pembedahan, mak saya sudah dijadwalkan. Boleh tempah hotel untuk meraikannya. Bukankah ini si itu? Si pemandu upahan itu? Kenapa datang sini ambil tetamu? Xiao Yang, sudah berapa kali saya katakan jangan ganggu saya lagi, awak tak faham ke? Daripada bazir masa kacau, saya lebih baik pergi cari pelanggan. Mana tahu selepas berpuluh tahun awak dapat kumpul duit muka dan boleh berikan awak, serta maksi kaki sakit itu tempat tinggal yang lebih baik. Kejar awak. Awak perasan sangatlah. Ada beribu jalan di wilayah Jiang. Adakah semuanya ke rumah awak? Tak bolehkah saya makan di sini? Haha. Awak nak makan di sini?
Awak mungkin tidak tahu tempat ini perlukan tempahan awal. Seorang pemandu upahan mungkin tak boleh masuk pintu pun. Saya nasihatkan awak pergi berambus sekarang. Sebelum dihalau keluar, nanti memalukan sahaja. Saya nasihatkan awak berambus sekarang. Sebelum awak dihalau keluar, nanti memalukan. Kenapa awak cakap macam tu? Saudara Xiao yang mungkin tak pernah nampak hotel mewah nih. Patah hati selepas awak tolak dia. Nak masuk dan berbelanja besar. Kalau nak masuk pintu pun tak boleh. Itu memang sangat menyedihkan. Hei macam nilah, masuklah makan atas nama saya, biar saya yang bayar. Cepatlah berterima kasih atas kemurahan hati muda yang. Tak perlu belanja saya ada banyak wang. Maaf ya. Hari ini sudah penuh, tak boleh masuk. Oh, bukankah ini muda yang mari? Silakan masuk hari ini bilik suite kami. Kebetulan tinggal satu bilik pribadi terakhir. Bukankah kata sudah penuh? Kenapa dia boleh masuk, tapi saya tak boleh? Bukankah kata sudah penuh? Kenapa dia boleh masuk, tapi saya tidak? Kamu tahu tak siapa muda yang? Ini adalah hotel yang terbesar di bawah kumpulan Shengqiang Muda. Yang adalah pemegang saham kami. Yang Gana Muda Pupulita, 154 Talaila, 1 Pupulita. Kau fikir kau siapa? Berani nak banding dengan muda yang... Berambus pergi dari sini. Jangan kotorkan lantai hotel kami. Aduh. Sayangnya, ya cuma tinggal satu bilik pribadi. Saya nak bagi masuk pun tak boleh. Muda, yang kenapa layan orang ini? Mari kita masuk dulu. Dia sudah kejar. Awak bertahun-tahun saya patut beri sedikit muka. Hei Xiao yang apa kata kau mengaku jadi anjingku? Aku pesan makanan dan hantar keluar kau. Makanlah sambil mencangkung di sini. Muda yang memang sangat baik hati. Xiao Yang cepat berterima kasih padanya. Kalau tidak kerja, pemandu upahan seumur hidup. Kau takkan mampu makan di sini. Setakat kad ahli sahaja kan? Saya boleh buat sekarang juga. 3 minit. Hantar kad ahli Hotel Agung ke sini dengan segera. Oh, 3 minit hantarkan kad ahli saya ke sini sekarang. Hahaha. Xiao Yang, kau ingat kad ini boleh dibuat sesuka hati kau saja? Data ahli saja perlu seminggu untuk disemak. Sesiapa yang bernilai bawah 10 juta dolar tak layak pun nak hantar dokumen mereka. Kau cuma pemandu upahan busuk, jangan nak biar papa asal bergaya. Muda Yang, mari kita masuk dulu. Jangan layan mamat ini berlakon sorang-sorang. Sila masuk. Setiausaha Lin. Ya. Saya faham. Maaf muda yang baru saja terima arahan dari ibu pejabat. Setiausaha Lin kata, bilik suite di dalam itu hari ini digunakan untuk tetamu kehormat. Apa kata Encik datang hari lain saja? Tetamu mana yang lebih hebat dari muka aku? Kau sengaja buat begini kan? Minta maaf sangat muda yang Setiausaha Lin. Pesan betul-betul pada saya bilik itu. Untuk hari ini, sesiapa pun tak boleh guna. Aku dah cakap pada korang semua. Setakat sekeping kad ahli ini bukanlah perkara yang susah pun. Jangan nak berlakon sangatlah. Kebetulan saja ada tetamu kehormat datang. Kalau aku buka mulut, bukan setakat kad ahli saja. Malah pengurus hotel ini pun mesti keluar sendiri untuk sambut aku. Xiao Yang, perangai kau yang biar papa asal bergaya itu memang memalukan betul. Bising apa ini? Ayah. Kenapa bising-bising? Ayah, kenapa ayah ke sini? Lihat itu, itulah bapak muda yang pengurus Hotel Agung. Oh, rupa-rupanya ini ayah awak, kita semua kenalan lama. Siapa kenalan lama awak? Apa status awak nak berdiri dengan kami? Budak tak guna. Apa kau buat di sini? Ayah datang tepat pada masanya. Saya bawa teman wanita makan di sini. Tapi dihalang di luar oleh lelaki tak guna ini. Jangan-jangan yang buat kecoh tadi tu kau? Betul. Hotel Agung ni makin jatuh standar. Ayah patut uruskannya dengan baik. Dan ajar orang yang tak sedar diri ni. Kau sedar tak siapa diri kau berani kau nak masuk tempat macam ni? Betul tak ayah? Kurang ajar. Orang yang patut diajar tu kau. Ayah? Muda Xiao. Saya gagal mendidiknya, mohon. Muda Xiao hukum saya. Muda Xiao. Muda Xiao, saya gagal mendidik anak saya sehingga dia mencetuskan masalah besar ini. Mohon Muda Xiao menghukum saya. Demi Tok Yang, biarkan sajalah. Muda Xiao,
Tok Yang, dia cuma pemandu upahan busuk, adakah Anda tersilap orang? Betul tuh, Ayah. Ayah pasti sudah tersilap. Dia hanyalah seorang sampah tak layak. Ayah tunduk minta maaf. Sampah? Kaulah yang sampah. Muda Xiao, ialah pengerusi, kumpulan Shengqiang, pewaris tunggal yang dilantik Tok Xiao. Jika kau biadab lagi, jaga-jaga dengan kaki kau tuh. Dia pewaris kumpulan Shengqiang. Muda Xiao, mulai sekarang semua hartanah di bawah kumpulan Shengqiang Anda bebas untuk keluar masuk. Semua perbelanjaan ditanggung syarikat. Ila, jemput masuk. Apalagi yang kau tercegat di sini, cepat ikut aku balik sekarang. Aduh, Tunggu Ayah. aku kerjakan kau nanti. Bukan begitu, bagaimana dia boleh jadi? Xiaoyang, semua harta di bawah kumpulan Shengqiang akan menjadi milik awak nanti. Betul tuh. Mana mungkin kalau awak akan jadi sekaya itu? Kenapa awak masih jadi pemandu upahan? Aku cuma mahu rasa hidup orang miskin sekarang tempoh percobaan sudah tamat. Aku, Xiaoyang, akan mewarisi harta triliun. Triliun. Muda Xiao. Mari. Sila masuk. Sila masuk ke dalam. Sekarang tak risau ke saya masuk kotorkan hotel kamu. Muda Xiao, saya yang pandang rendah. Anda orang yang berjiwa besar. Janganlah ambil hati dengan saya. Sila masuk. Xiaoyang, tunggu sekejap. Aduh, awak tak pergi dengan muda yang itu ke? Xiaoyang, awak begitu kaya, kenapa tak beritahu saya? Kita sudah berpisah. Kenapa saya perlu beritahu awak? Oh, tak betul, kita tak pernah bercinta pun. Lagipun saya cuma tayar simpanan awak selama 3 tahun, bukan ke? Xiaoyang, apa yang saya cakap tadi cuma marah, macam mana boleh kata diri tayar simpanan? Kalau tahu awak sekaya ini, takkanlah saya tinggalkan lubuk emas ini untuk bersama yang Shime yang tak guna itu. Cakap saja sudah cukup. Jangan gatal tangan saya, takut muda. Yang kesayangan awak salah faham nanti. Xiaoyang, saya salah sebelum ini. Tak bolehkah saya minta maaf? Memandangkan kita akan berkahwin, tolonglah maafkan saya. Jangan nak cari pasal. Apa hubungan kita sebenarnya? Sudah 3 tahun ini kali pertama saya sentuh tangan awak. Sebelum ini bukankah saya cuma nak uji awak? Saya pun rasa takut awak cuma mahukan rupa saya. Sebab itu awak bersama saya. Selepas itu, melalui banyak perkara baru, saya sadar awaklah yang paling sesuai untuk saya. Saya betul-betul nak hidup dengan awak dan berbaik semula. Kalau tahu awak kaya raya, takkanlah saya nak abaikan awak dan cari orang lain di belakang awak. Sumanyu, ujian saya sudah tamatkah? Sumanyu, jika saya tak sedar kemampuan ini, pasti saya sudah tertipu oleh awak. Jika awak mahu, saya boleh jadi milik awak sepenuhnya. Awak boleh buat apa saja pada saya. Bukankah dulu awak hina saya, hadiah lamaran saya barang murah dan tolak saya? Saya tak kisah, saya memang suka barang murah. Memandangkan kita sudah lama bersama awak, tak sanggup lepaskan saya kan? Maaf ya, saya tak suka barang murah. Maaf ya, saya tak suka barang murah. Xiaoyang, apa maksud awak dengan kata-kata itu? Dulu saya buta, sebab itu saya sukakan orang macam awak, Sumanyu. Kita sudah selesai, mulai sekarang jalan masing-masing. Kita tiada kaitan lagi. Berhenti, Xiaoyang. Sudahlah, jangan berlakon lagi dulu. Awak macam lintah melekat pada saya, tak mau pergi. Sekarang saya minta maaf dengan rendah diri, awak pula berlagak. Orang yang khianat saya itu awak minta maaf dan saya kena maafkan awak ke? Saya sudah minta maaf. Awak nak saya buat apa lagi? Adakah saya patut jadi macam anjing datang dan pergi bila awak panggil? Xiaoyang, saya beri awak satu lagi, peluang saya nasihatkan awak jangan pedulikan. Maruah awak yang sikit itu, kalau tidak seumur hidup, awak jangan harap dapat jumpa saya lagi. Ya, saya takut sangat. Xiaoyang, walaupun awak melutut merayu saya tak akan kembali tengok awak lagi. Ya, baguslah. Lebih baik awak jangan beri saya peluang itu sekarang. Tengok awak sekalipun saya rasa nak muntah. Xiaoyang. Lambat laun awak akan menyesal. Tengoklah kamu kenapa cari pasal dengan dia. Kamu memang cari nahas. Ayah, saya dah malu, ayah pun akan hilang muka. Pukul saya depan orang ramai. Kamu? Kenapa aku lahirkan anak tak guna macam kamu?
Dia, pewaris, kumpulan Shengqiang. Kalau aku tak pukul kamu, takkan aku nak menentang bakal pengerusi kumpulan Shengqiang. Ayah, tolong jangan marah dulu. Macam mana tak marah? Aku tengok sendiri $1 trillion terlepas begitu saja. Aku dah lama bersabar di bawah orang tua itu. Hahaha, akhirnya cuma dapat syarikat kecil. $1 trillion dan rumah wilayah Jiang. Malah diambil oleh pemandu upahan itu. Di bawah telunjuk orang tua itu, aku bersabar bertahun-tahun. Hahaha, akhirnya cuma dapat syarikat kecil, $1 trillion dan rumah mewah wilayah Jiang. Tak sangka diambil oleh pemandu upahan tak guna. Emete. Ayah, kata-kata itu terlalu awal untuk diucapkan. Apa maksud kamu dengan kata-kata itu? Bukankah wasiat Tok Xiao ada menyatakan, hanya dengan selesaikan tugasan, baru boleh dapat uang itu? Jika dia gagal, bukankah uang itu jadi milik ayah? Maksud kamu adalah, selagi kita lebih awal tahu tentang ujian itu, dan buat kacau, mahu dia dan harta triliun terlepas peluang. Bukankah ia sangat mudah? Bapak, ujian Tok Xiao sebenarnya apa dia? Bapak, ujian Tok Xiao apa sebenarnya? Ujian pertama Xiao yang sudah selesaikan tentang yang kedua pula. Untuk mewarisi kumpulan Shengqiang, mesti ada bakat perniagaan. Tok Xiao mahu dia dalam sebulan peroleh $10 juta. Apa? Ayah, kita tak perlu pun nak kacau Xiao. Yang pasti takkan dapat siapkan ujian ini. Bagaimana kamu boleh begitu pasti? Dia cuma sampah pemandu upahan. Jangan kata sebulan, biarpun beri dia masa setahun, dia takkan mampu cari $10 juta itu. Hahaha. Walaupun cakap begitu, tapi bagaimana jika dia ada nasib yang tidak dijangka? Hahaha. Walaupun begitu, bagaimana jika dia mendapat peluang yang tidak dijangka? Kamu mesti pastikan dia gagal. Ayah, jangan risau. Saya akan ke wilayah Jiang untuk membina hubungan baik. Sesiapa berani berurusan dengan Xiao, yang bermakna mereka menentang keluarga yang... Hahaha, bagus. Bagus budak ini. Perkara ini saya serahkan kepada kamu. Ayah tunggu sahaja berita baik saya. Hahaha. Mujurlah saya buat kerja ini sebelum ini dengan orang kaya pernah jadi pemandu upahan untuk dapatkan $10 million. Bukankah itu sangat mudah? Ilo. Mu Ying. Hello Xiao Yang. Tolong bantu saya cepat. Mak saya dah balik. Aduh, Ying dah balik. Mak, apa semua nih? Ying, kamu balik tepat pada masanya. Mak bawa Tuan Kiao ke sini untuk bincangkan perkawinan kamu. Perkawinan? Mak, dia dah cukup tua untuk jadi ayah saya. Mak nak saya kawin dengan dia. Apa salahnya kalau dah berumur? Orang berumur lebih pandai jaga hati. Lagipun, Mak kamu tahu, saya ada banyak duit. Tuan Kiao dah janji dengan Mak, kalau kamu kawin dengan dia, dia akan belikan kita sebuah villa besar dan sebuah kereta mewah. Mak nak kawinkan anak atau jual anak. Saya cuma bernilai sebuah rumah dan sebuah kereta. Kenapa kamu cakap macam tu dengan Mak? Mak buat semua ni untuk kebaikan kamu, supaya kamu bahagia. Mak nak hancurkan hidup saya. Dia dah berkali-kali bawa orang tengok rumah di tempat saya. Dan setiap kali perempuan yang berbeza, dia ni cuma pakcik yang gatal. Habis tu kenapa? Itu buktikan Tuan Kiao pemurah. Kalau kamu kawin dengan dia, dia pasti akan layan kamu dengan baik. Beli apa saja yang kamu mahu, tak cukup lagi. Tapi... Tak ada tapi-tapi lagi. Ini bukan perbincangan. Keputusan dah dibuat. Kamu akan masuk ke kediaman Kiao. Saya dah ada teman lelaki. Saya sudah ada teman lelaki. Bukankah awak kata dia tiada teman lelaki? Tuan Kiao, jangan marah dulu. Ying, pasti sedang bergurau dengan saya. Anak perempuan saya. Takkan saya tak kenal. Tak pernah ada teman lelaki. Dia itu suci murni anak darah sunti.
Mark, adakah Mak mahu letakkan harga dan jual saya? Saya sudah ada teman lelaki dia itu, Tuan Muda Sulung Xiao. Kekayaannya tak kalah dengan si Kiau itu. Memandangkan ada, bawalah dia balik untuk saya lihat. Saya cakap awal-awal, kalau keadaannya tak sebaik Tuan Kiau, saya takkan setuju sama sekali. Ini tak sama dengan apa yang kita bincangkan tadi. Awak nak kahwinkan anak, tapi nak bandingkan harga pula ya. Alah Tuan Kiau, janganlah terburu-buru. Emas takkan luntur. Biar dia bawa orang itu balik, supaya Ying-Ying nampak jelas. Yang awaklah yang terbaik, dan dia akan rela hati berkahwin dengan awak. Hello Xiaoyang, tolonglah saya cepat. Ying-Ying, kenapa dengan awak? Xiaoyang, Hei, inilah teman lelaki yang awak maksudkan. Kononnya Tuan Muda Sulung Xiao. Tapi ini cuma pemandu upahan yang miskin. Ying-Ying, apa dah jadi? Xiaoyang, Hehe. Inilah teman lelaki yang awak cakap tu. Kononnya Tuan Muda Sulung Xiao. Dia cuma pemandu upahan yang miskin. Apa? Pemandu upahan inilah menantu lelaki pilihan kamu. Daripada berkahwin dengan Tuan Kiau, menantu kaya seperti dia, kamu nak kahwin dengan pemandu upahan? Kamu dah gila ke? Saya memang dari keluarga Xiao. Pemandu upahan, keluarga Xiao Hemha. Setakat kamu berani cari pasal dengan keluarga Xiao, cikmu, jangan sesekali kamu tertipu dengan penipu yang berpakaian kemas ini. Ingatkan dia Tuan Muda yang hebat, pemandu upahan nak kahwin dengan anak saya berangan saja. Berambus sekarang. Keluargamu saya, ini bukan tempat yang boleh dimasuki sesuka hati. Mak dia memang. Memang katak mau merak, tengoklah diri kamu sendiri, anak perempuan saya. Akan berkahwin dengan orang kenamaan wilayah Jiang. Kamu hentikan mimpi kosong kamu itu. Anak perempuan saya akan berkahwin dengan orang kenamaan wilayah Jiang. Awak jangan nak berangan mimpi kosong. Makcik, saya... Jangan panggil saya makcik. Saya tak nak ada kaitan dengan pemandu upahan. Nanti orang luar tahu, mereka fikir keluargamu ni rendah tarafnya. Sampai sampah pun boleh datang meminang. Hai, kalau dia tak datang, saya dah lupa. Budak awak masih hutang saya $28,000. Belum bayar lagi kan? Kenapa sekarang tukar rupa dan datang? Menipu sana-sini pula. Apa? Awak ada hutang seorang pemandu upahan yang berhutang. Pun berangan nak kawin dengan anak perempuan saya. Saya tak buat jelas sekali dia yang cari pasal. Awak, apa? Kalau salah, mengaku saja. Kalau kena pukul tadah saja, hari ini, demi Ying-Ying, saya takkan berkira dengan awak. Duit nih, anggap saja saya sedekah. Lepas nih, buatlah kerja, pemandu upahan. Elok-elok, jangan asyik. Fikir benda, bukan fikir benda yang awak takkan dapat. Dengar tak? Berambus sekarang. Mak. Dahlah. Lepas nih buka mata luas-luas. Jangan bawa orang yang bukan balik ke rumah. Sudahlah. Berhentilah berangan perkahwinan dengan Tuan Kiau sudah ditetapkan. Saya tak nak kawin. Kau tak nak kahwin. Aku bukan berbincang dengan engkau. Aku dah terima $500,000 duit hantaran Tuan Kiau. Kau kena kahwin juga, mahu atau tidak. Alah duit sikit nih. Apa sangatlah. Bila Ying-Ying dah dengan saya nanti dan lahirkan anak lelaki yang komel, saya akan bagi lebih banyak lagi. Mak, adakah di mata mak saya nih cuma barang yang boleh dijual saja? Diam kau, aku besarkan kau sampai macam ni. Adakah untuk kau melawan cakap? Aku kahwin dengan Tuan Kiau adalah jauh lebih baik daripada ikut pemandu upahan miskin ni. Dan hidup susah. Betul tu alah cikmu. Saya nasihatkan awak buka mata luas-luas daripada ikut si penipu ni yang cuma ada rupa saja. Lebih baik ikut saya, biar awak hidup mewah-mewah. Asalkan awak dengar cakap beg, tangan kereta pilih saja, apapun, hehe macam mana. Asalkan awak dengar cakap, beg dan kereta, pilih saja, hehe macam mana. Tuan Kiau memang betul. Ikut orang kaya macam Tuan Kiau pasti lebih baik daripada saya. Baguslah, awak sedar diri. Asalkan ikut Tuan Kiau. Dengan status dan kuasa Tuan Kiau, dia boleh buat keluargamu beli villa dan kereta mewah. Jadikan keluarga awak orang kenamaan. Macam mana budak ni? Tahu, saya nak cakap semua ini nanti. Lagipun kan, Tuan Kiau cakap macam ni kepada setiap wanita.
Apa? Awak merepek apa nih? Ikut Tuan Kiau boleh saja, tapi kawin itu mustahil. Takkan berlaku seumur hidup. Hei budak, jangan cakap sembarangan ya. Sama ada saya merepek, Tuan Kiau sendiri paling tahu. Tak tahu dah berapa ramai wanita yang kamu tipu dengan cara ini. Biasanya beli beg dan barang kemas. Tapi bila sebut kawin, kamu tangguh. Dah bosan main 2 tahun terus kamu cari pengganti baru. Kamu fitnah saya. Dia fitnah saya. Dia fitnah saya. Cinta saya pada Ying Ying adalah ikhlas. Macam mana budak ni tahu apa saya fikir? Kamu nih mesti sebab tak dapat Ying Ying. Jadi kamu nak burukan orang lain. Saya beritahu kamu, saya takkan tertipu. Oh, mana ada macam tu. Saya rasa keputusan Mak Cik memang sangat bijaksana. Ying Ying patut kahwin dengan Tuan Kiau. Xiao Yang, apa kamu cakap nih? Baguslah kamu sedar diri sikit. Lepas nih jauhkan diri dari Ying Ying. Kamu tak layak. Ya, saya tak layak lagi pun. Bila Ying Ying dah kahwin nanti segala harta keluarga Kiau ini akan diuruskan oleh keluargamu kan? Beraninya kamu, kahwinkan anak perempuan dengan saya hanya demi harta kekayaan saya. Berani awak kahwinkan anak perempuan dengan saya hanya untuk harta saya. Saya belum lagi kata awak banyak, helah awak pula yang mula maki saya anak perempuan. Saya sangat cantik. Bantu awak uruskan. Kumpulan Kiau apa salahnya? Betul tu. Orang tua macam ni, kaki botol kaki perempuan takkan hidup lama. Tunggu saja Ying Ying kahwin nanti, harta pusaka keluarga Kiau itu akan jadi milik keluargamu kita. Awak apa yang awak? Apa yang awak merepek nih? Berani awak kahwinkan anak demi harta saya. Mata duitan sungguh kamu berdua. Awak ingat awak tu baik sangat ke? Kalau bukan sebab keluarga Kiau ada duit perempuan. Mana yang nakkan awak? Awak apa awak? Kalau kami tak mata duitan, dengan rupa buruk awak nih. Anak saya tak mahu. Saya pun tak mahu. Awak orang tua tak guna berani, awak maki saya. Beraninya awak orang tua nih pukul saya. Terima kasih banyak atas bantuan awak kali ini. Tak ada hal lah, kita berdua pun dah tanda tangan kontrak awak. Tolong saya sorokkan dari keluarga Xiao. Saya tolong awak tenangkan mak awak, bukankah ini adil? Selepas apa yang berlaku mak saya, mungkin takkan paksa saya kahwin dengan orang kaya lagi. Aduh, akhirnya boleh tarik nafas lega. Ya, macam mana dengan ujian kedua yang Tok Xiao berikan sedang berjalan? Aduh, jangan sebutlah Tuan Liu. Saya Xiao yang saya datang kali ini nak bincang satu urusan. Tuan Li, saya ada projek nak tunjuk sekejap. Tuan Li, Tuan Li, Tuan Li. Hello, Tuan Lin. Saya Xiao yang pemandu upahan hari tu. Saya ada... Hello. Hahaha. Awak masih ketawa? Orang-orang ini bila dengar nama saya saja macam nampak bencana besar, langsung tak beri peluang saya bercakap. Kalau macam ni, jangan harap nak dapat $10 million sebulan setahun pun saya takkan dapat. Saya ada seorang rakan sekelas yang merupakan generasi kaya kedua. Dengar cerita dia buat bisnis hartanah. Mungkin dia boleh tolong awak. Wah, bukankah ini bunga kampus kita, Mu Ying Ying? Dan ini siapa? Ini teman lelaki saya, Xiao Yang. Inilah rakan sekelas yang saya ceritakan Tang Dalong. Selamat berkenalan. Encik Xiao bekerja di mana ya? Bukanlah kerja hebat sangat. Saya cuma seorang pemandu upahan. Maaf ya. Saya bukan nak menghina awak. Tapi awak jumpa ramai orang. Siapa tahu kalau awak ada bawa kuman ke. Kenapa dengan pemandu upahan dia cari rezeki dengan usaha sendiri? Tak memalukan pun. Dulu kan mu datang kejar awak lama sangat. Awak tak terima pun. Saya ingat cita rasa awak tinggi sangat. Tengok hari ini biasa saja rupanya. Cita rasa Ying Ying memang sentiasa tinggi. Tak apa. Perjumpaan rakan sekelas. Jangan cakap ini ya. Tapi bunga kampusmu, kita selalu tak datang perjumpaan rakan sekelas. Kenapa hari ini berminat nak datang? Teman lelaki saya ada masalah sikit. Nak minta mu datang, tolong kenalkan bisnis. Tiada masalah.
Memandangkan Ying Ying dah minta, takkanlah saya nak tolak pula. Terima kasih banyak Mu Datang. Kau kan teman lelaki Ying Ying. Takkan kau nak biarkan dia tunduk berterima kasih sorang-sorang? Terima kasih Mu Datang. Hehehe, kita kan geng kita. Memandangkan kau nampak ikhlas. Aku bagi kau kerja ke tapak pembinaan. Jadi pencuci gaji setiap bulan $3.000 macam mana? Pencuci? Kenapa dengan pencuci? Dia cuma pemandu upahan busuk, nak pandang rendah kat pencuci pula. Pencuci ini lagi stabil dari kerja. Dia tak kena panas, tak kena hujan. Kalau bukan sebab Mu Datang baik hati, dia tak akan dapat kerja pencuci pun. Xiaoyang, janganlah asyik cakap besar saja. Takkanlah baru mula. Kau nak aku bagi projek $10 juta pula. Kat dunia ni, mana ada durian runtuh. Mula dari bawah dulu. Abang percaya kau. Kau mesti boleh percaya. Hahaha. Ying Ying, dulu kau tinggalkan Mu Datang dan pilih lelaki tak guna yang cuma tahu goyang kaki nih. Kau menyesal tak? Sekarang kalau nak menyesal pun sempat. Aku bagi kau peluang tuh hari ini. Masih belum terlambat untuk menyesal. Aku beri kau peluang hari ini. Apa maksud kau dengan itu? Mu Datang sedang bercakap dengan Mu Ying Ying. Kau pikir kau siapa berani kau menyampuk? Sebab aku adalah lelakinya. Hahaha. Tak lama lagi bukan lagi. Wanita yang Tang Dalong mahukan, pasti akan aku dapatkan. Tang Dalong, teman wanita, kau masih ada di sini. Beraninya kau masih ganggu aku. Apa salahnya? Lelaki kaya seperti Mu Datang. Biasalah kalau ada ramai wanita. Mu Ying Ying, aku nasihatkan kau terimalah Mu Datang segera. Lebih baik daripada pemandu upahan miskin ini yang hidup susah di bawah matahari. Apa salahnya pemandu upahan? Aku tak mencuri atau merompak. Aku cari rezeki dengan tangan sendiri. Ini bukan perkara memalukan. Hahaha. Cakap memanglah sedap didengar. Kau panggil itu cari duit. Itu namanya mengemis. $3.000, sebulan pengemis pun dapat lebih banyak. Wah, pemandu upahan kecil. Sebotol arak yang Mu Datang buka. Mungkin gaji setahun kau. Biasanya kau tak layak berbelanja di sini. Kakak ini akan beri kau rasa sikit. Kau? Kenapa dengan kau? Ying Ying, aku nasihatkan kau cepat tinggalkan sampah ini. Pilihlah Mu Datang kami. Itu baru jalan yang betul. Baiklah. Hahaha. Tengok tu tanpa uang kau bukan sesiapa. Wanita secantik ini diberikan padamu, tapi kau tetap tak mampu menjaganya. Betul tuh. Kau sedar tak siapa kau, berani nak bersaing dengan Mu Datang kami. Ceh. Kan bagus kalau begini dari awal. Ikut si miskin macam ni, kau akan menderita nanti. Selepas ini, Mu Datang akan manjakan kau. Saya belum habis cakap lagi. Mu Datang nampaknya gembira terlalu awal. Apa maksud kau? Tadi saya kata bagus. Baguslah sekumpulan binatang berpakaian manusia yang tak tahu malu. Xiaoyang adalah teman lelaki pilihan saya. Tak kira dia pemandu upahan atau pengutip sampah. Saya tetap sukakannya. Mu Ying Ying, beraninya kau bercakap begitu dengan Mu Datang? Memandangkan semua orang hanya nampak harta dan kuasa. Dan lupakan kasih kawan lama. Saya rasa kita tak perlu lagi berada di sini. Xiaoyang, jom kita pergi. Mo Ying Ying, dia cuma seorang pemandu upahan yang tak berguna. Dari segi uang dan kuasa celah, mana dia boleh tandingi aku? Sedarlah sikit. Ying Ying lebih rela pilih orang tak berguna macam aku daripada engkau. Kalau berita ini tersebar, tak takutkah kau akan ketawa pecah perut orang lain? Gunalah otak sikit. Ying Ying lebih rela pilih sampah macam aku daripada engkau kalau perkara ini tersebar, ketawa pecah perut mereka nanti. Kau... Ying Ying, jom kita pergi. Berhenti, kau ingat boleh pergi macam tu saja. Kenapa? Ada apa-apa lagi Mu Datang? Botol ni dah buka. Tak bayar bil lagi dah, nak lari. Kami tak minum pun air ni, kenapa kami kena bayar? Kan dah cakap ini untuk bagi kau rasa sikit. Bukan sebab kau, kami takkan buka botol mahal ni. Kenapa kau nak lari dari bayar ke? Mu Datang, awak buat dia susah hatilah. Orang macam dia nih duit untuk botol ni pun belum tentu dia mampu bayar. Tak apa kalau tak mampu asalkan kau melutut merayu. Mana tahu, kalau aku gembira aku boleh tolong bayarkan. Hei Xiaoyang, aku nasihatkan kau melutut. Saja maruah lelaki mahal kononnya. Tapi dengan melutut nih boleh jimat $10.000.
berpuluh-ribu dolar tuh. Kamu semua sengaja bully Xiaoyang. Tak apa. Duit sikit macam ni aku masih mampu bayar. Janganlah biar papa asal bergaya nanti bila sampai masa agaknya kat kau dah meletup. Aduh pun tak cukup bayar sebotol nih. Berhenti biar papa asal bergaya, jangan sampai nanti kat kamu sudah melampaui head dan tak mampu bayar sebotol arak pun. Tak perlu kamu risaukan ini duit. Sebanyak ini sikit pun saya tak pandang. Amboi-amboi sikit pun tak pandang, konon tak ada bakat sangat. Tapi hebat sungguh membual Xiao. Yang kamu cuma seorang pemandu upahan. Kamu tahu tak botol arak ini berapa harganya? Xiao, yang aku sudah beri kamu peluang. Jangan sampai tak tahu malu. Tang Dalong, bukankah kamu sengaja bully Xiaoyang? Amboi-amboi dah mula rasa kasihan ya. Aku belum pun mula bully dia. Kamu semua apa sebenarnya yang kamu mahu? Tak mahu aku bully dia. Boleh saja asalkan panggil aku abang tersayang. Aku akan lepaskan dia macam mana. Alihkan tangan kotor kamu, berani kamu sentuh wanita aku. Xiao, yang apa kamu buat berani kamu sentuh satu jari aku takkan lepaskan kamu. Aduh, semua salah perempuan itu. Terlepas pandang sekejap dia pesan. Arak mahal sangat he. Aku tengah pening. Nak bayar arak ini. Hai, kebetulan jumpa kamu. Si mangsa peras. Kamulah orangnya. Aduh, semuanya salah perempuan itu. Terlepas pandang sekejap. Dia pesan arak mahal sangat hempe. Aku pening nak bayar macam mana. Hai, kebetulan jumpa kamu. Mangsa peras. Kamulah orangnya. Kenapa kamu nak cari pasal ke baju? Aku dah kotor kamu buat. Budak ini rupanya. Tengok apa tengok-tengok ini. Koleksi kas tahu tak kalau kotor kamu tak mampu ganti. Ya ke? Ini tempahan khas ya. Wah, saya tak pernah tengok tempahan khas. Biar saya tengok. Aduh. Kenapa budak ini tiba-tiba baik? Takkanlah dia tahu baju aku dan jam tangan ini semuanya palsu. Apa kamu buat ini? Jam ini berjuta-juta dolar harganya. Kalau rosak bukan setakat berpuluh-ribu dolar boleh selesai macam itu saja. Xiaoyang, jangan malukan diri sendiri. Saya rasa dia tak pernah tengok barang bagus, memang seorang orang darat. Malu sampai ke lubang cacing. Saya memang tak pernah tengok, hebatlah muda Tang, orang kaya, barang yang diguna memang berbeza. Aduhai, saya tak pernah nampak barang sebagus ini, memang hebat. Muda Tang, orang kaya, barang yang digunakan memang lain daripada yang lain. Baru sekarang nak jadi kaki bodek? Biar aku beritahu kau dah terlambat. Mana ada saya membodek, saya cuma cakap perkara benar. Jenama mewah yang muda Tang pakai memang sangat berbeza daripada orang lain. Jangan ingat puji sikit. Boleh hapuskan hutang ini. Aku beritahu kau. Kecuali kau melutut merayu padaku hari ini. Jika tidak, aku takkan bayar bil ini. Xiaoyang, aku nasihatkan kau. Cepat melutut pada muda Tang. Kami sujud dan minta maaf kalau tidak kau kena memandu untuk orang lain selama lebih setengah tahun. Melutut itu mudah cuma. Xiaoyang tak perlu merayu pada mereka untuk hal ini. Kalau dia tak melutut pun tak apa, asalkan kau panggil aku abang tersayang. Aku mungkin boleh tolong bayarkan bil ini untuknya. Melutut itu mudah, cuma walaupun saya melutut, saya takut muda Tang tak mampu nak bayar jumlah ini. Kau apa maksud kau dengan kata-kata itu? Xiaoyang, kau ingat semua orang macam kau keberhempas pulas demi puluhan ribu dolar ayah muda Tang? Ialah ketua pegawai eksekutif syarikat tersenarai. Dia dilahirkan di Roma, manakala kau hanyalah seekor kuda beban. Xiaoyang, awak ingat semua orang macam awak sanggup berhempas pulas demi beberapa puluh ribu dolar? Bapak muda Tang, ialah ketua pegawai eksekutif syarikat tersenarai. Dia dilahirkan di Rom, manakala awak hanyalah seekor kuda beban. Oh ya ke? Kuli angkat bata kat tapak pembinaan pun boleh mengaku buat hartanah ke? Apa? Kau merepek. Budak. Kau tak ada duit, sebab tu kau fitnah aku. Kau tahu apa? Pernah ke kau tengok kulit tapak pembinaan pakai baju semahal ini dan jam tangan semahal ini? Betul juga tu. Tapi kenapa muda Tang pakai barang tiruan? Aku kena tipu lah. Aku ni bernilai berjuta-juta dolar. Perlu ke aku beli barang tiruan, hah? Betul. Kami pun pernah buat party kat rumah muda Tang. Villa tu takkanlah tipu juga kan? Oh ya ke? Kalau macam tu muda Tang, bawalah aku tengok malam ni. Malam ni tak berapa senang. Memang tak senang pun. Lagipun kereta mewah dan villa bukankah kena sewa dulu ke? Muda Tang,
Takkan apa dia cakap tuh betul? Adakah awak betul-betul kulit tapak pembinaan? Mestilah tak betul korang kena percaya cakap aku korang ni. Awak... Kau... Budak, kau sengaja rosakkan rancangan aku. Muda Tang. Tang Dalong, kau selama ini tipu aku. Bag berjenama yang kau nak tu, semua aku dah belikan. Hotel mewah yang kau pergi tu, semua aku dah bawa kau. Ini semua atas dasar suka sama suka. Macam mana boleh panggil tipu? Kau masih berani nak berdalih? Aku dah ikut kau bertahun-tahun. Rupanya kau cuma buruh binaan. Apa salahnya jadi buruh? Lagipun, kalau bukan sebab kau bermimpi nak kawin kaya, kau takkan kena tipu dengan aku. Kalau bukan sebab keluarga kau beritahu aku yang kau ni berkuasa dan kaya, takkanlah aku nak pandang kau, orang macam kau ni. Hahaha. Kau gelak apa? Budak ni memang sengaja rosakkan rancangan aku. Berani kau kacau aku. Nak mampus ke? Esa keyap, mu datang. Sekarang dah nak pukul 12. Kalau kau masih tak pulangkan kereta tu, mungkin kena bayar beribu-ribu dolar lagi. Betul tu. Kau tunggu. Aku takkan lepaskan kau. Tang Dalong, kau penipu bangsat. Korang masih ada muka nak gelak. Memandangkan kau dah tahu lama kenapa tak beritahu aku. Kau cuma nak tengok aku malu kan? Kalau bukan sebab kau tamak harta kau, takkan tertipu dengan lakonan Tang Dalong ini kan? Kau ingat kau hebat sangat ke jangan nak berlagak suci di sini. Kalau kau tak tahu dia itu penipu, mesti kau dah berkepit tak lepas. Kau ingat semua orang macam kau. Bila aku pilih lelaki bukan sebab dia kaya atau berkuasa. Sebab duit bukan segalanya. Hello. Tadi mu datang, kata korang belanja. Siapa yang nak bayar? Ya? Biar mereka bayar. Kau suci, kau hebat sangat, kau ejek. Aku kata mata. Dah kabur. Aku nak tengok sangat lelaki jenis apa yang kau cari. Ambil hari ini kalau tak ada duit, cuci pingganlah. Tak ada duit. Tak ada duit. Tapi pesan arak mahal berani nak lari dari Bill Buckingham. Siaplah kaki korang akan dipatahkan. Siapa kata aku nak lari dari Bill? Ceh nak, biar papa asal bergaya lagi. Semuanya $66,600 tunai atau kad. Aduhai M. Jack. $100 juta. Wutumusi duar. $100 juta. Cukup tak? Cukup. Sangat. Bukan setakat sebotol arak. Nak beli seluruh Buckingham. Kami pun dah lebih dari cukup. Habislah. Aduh, kenapa aku tak boleh kawal tangan sendiri? Sekarang dah jadi macam ni. Dah beli Buckingham modal awal semua dah habis. Sekarang nak menyesal pun dah terlambat. Sekarang warisan aku dah melayang begitu saja. Muda Xiao, masa 1 bulan sudah tamat hari ini. Saya datang untuk umumkan keputusan ujian. Baiklah. Aku tahu aku akan kemas barang dan segera berambus. Walaupun aku dah bangkitkan kebolehan dengar isi hati, apa gunanya? Peluang datang dari langit, tapi aku tak dapat nak tangkap. Malah aku dah berjanji besar nak bagi mak hidup senang. Sekarang dah habis. Semuanya dah habis. Janganlah terburu-buru. Setiau Sahalin belum habis cakap lagi macam mana awak tahu yang awak dah gagal. Tak payahlah nak pujuk aku lagi, modal awal dah habis aku belanjakan. 1 sen pun tak untung. Ini memang dah sah gagal. Lebih baik awak tunggu. Setiau Sahalin habiskan kata-katanya dulu. Bar Buckingham yang Anda beli tiba-tiba jadi populer baru-baru ini. Pendapatan melonjak naik. Jualan bulan ini sudah meningkat sehingga 300%. Keuntungan bulan pertama ialah $39.800.000. Tahniah Muda Xiao, Anda telah berjaya melepasi ujian kedua dengan cemerlang. Tahniah Muda Xiao, Anda telah berjaya melepasi ujian kedua dengan cemerlang. Betul ke? Mestilah betul, saya dah semak banyak kali. Saya baru tahu lepas beli Buckingham dah rugi bertahun-tahun, macam mana boleh untung besar. Semua orang dah dengar, ada yang kerja buruh siang hari, dan ke Buckingham, malamnya sanggup habis-habisan demi berbelanja di sini. Mereka sangat ingin tahu tentang tempat ini. Produk bagus pun perlukan promosi. Selepas perkara ini dipromosikan oleh beberapa pempengaruh Buckingham, kini telah menjadi tempat viral, ia sangat populer sekarang. Kalau nak datang berbelanja di sini, kena buat tempahan seminggu awal. Ini semua awak yang buat. Awak dah hidupkan semula Buckingham. Ini kerana awak ada cita rasa hebat membeli Buckingham, yang merupakan permata tersembunyi ini. Mestilah cita rasa saya hebat. Kalau tidak, macam mana saya boleh pilih awak bagusnya? Kita dah raya.
Muda Xiao, saya masih ada di sini. Cepat turunkan saya. Muda Xiao. Sekarang saya umumkan ujian ketiga yang ditinggalkan Tok Xiao. Apa? Adu muda, yang janganlah terburu-buru dulu. Kau memang tak risau pemuja kau itu bakal mewarisi harta keluarga Xiao dan jadi jutawan triliun. Kenapa sekarang kau nak jilat ludah balik? Aduh mana mungkin Muda, yang bukankah awak sudah beritahu semua orang kenamaan wilayah Jiang untuk halang dia? Macam mana dia masih lepas ujian? Budak itu, entah dari mana beli sebuah bar yang hampir muflis. Tak sangka dia berjaya jadikan bar itu tular. Tak sangka dia benar-benar lepas. Muda yang tak perlu risau, bukankah masih ada satu ujian terakhir? Kau tahu apa? Aku tengok Tok Xiao, memang nak dia warisi. Keluarga Xiao, dia cuma bagi beberapa tugasan yang senang saja. Aku takut tugasan ketiga pun tak susah mana. Xiao yang ini, adakah dia benar-benar nasib baik saja dan akan terus melambung? Hahaha. Ayah macam mana ayah masih boleh ketawa kalau budak itu betul-betul warisi harta itu? Adakah masih ada tempat untuk kita dalam kumpulan Shengqiang? Hahaha. Anak lelaki budak itu takkan dapat selesaikan tugasan terakhir itu. Hahaha. Anak lelaki budak itu tidak akan dapat menyelesaikan tugasan terakhir. Boleh sampai ke tahap ini, membuktikan kau bukan calang-calang. Namun, untuk mewarisi kumpulan Shengqiang, kau mesti mempunyai kemampuan meyakinkan orang. Jika kau boleh, dalam masa 3 bulan, membawa keuntungan kepada kumpulan melebihi pemegang saham kumpulan, yang barulah kau dianggap selesai tugasan. Hahaha. Saya rasa Tok Xiao pun tidak percaya seorang pemandu upahan boleh menjadi pewaris. Kumpulan Shengqiang tak sangka dia berikan ujian yang begitu sukar. Sampah yang masih mentah ini berani mahu bersaing menjana wang dengan aku, benar-benar satu jenaka hemha. Akhirnya kumpulan Shengqiang tetap akan jatuh ke tangan atuk dan cucu. Jika kita berjaya mengambil alih kumpulan Shengqiang, maka keluarga yang kita mungkin akan segera menjadi orang terkaya di wilayah Jiang. Kalau begitu, saya ucapkan tahniah kepada Tok Yang dan Muda, yang semoga cepat merampas harta keluarga Xiao dan menjadi orang terkaya di wilayah Jiang. Memang mulut awak manis kalau saya jadi orang terkaya, ganjaran pasti tidak akan lupakan awak. Xiao Yang, si pemandu upahan yang miskin itu, mana boleh nak banding dengan Muda. Yang gagak kalau terbang ke dahan pun takkan jadi burung Phoenix, dia itu seumur hidup. Memang nasibnya sebagai pemandu upahan. Walaupun dia tidak dapat selesaikan tugasan ketiga. Hamfa, tetapi kita tidak boleh biarkan budak itu begitu saja. Mesti, pastikan dia tidak akan dapat bangkit semula. Ayah, perlukah saya cari beberapa orang untuk belasah dia cukup-cukup? Biar patah riuk kaki tangannya, supaya dia 2-3 bulan tak boleh bangun dari katil. Aduh, jangan merepek. Dia tetap pewaris tunggal kumpulan Shengqiang. Mana boleh kamu bully dia begitu? Lagipun kan, keganasan ini tak baiklah. Tak bolehkah otak kamu fikirkan sedikit cara yang lebih bertamadun? Ayah, jadi apa patut kita buat? Ah, Bapak, memang hebat taktik kamu. Berani lawan kumpulan, yang kami kena tengok juga, sama ada dia bernyawa panjang. Aduh, apa yang harus saya buat sekarang? Saya cuma bergantung pada nasib untuk selesaikan ujian kedua, tapi ujian ketiga ini jelas tak mahu saya mewarisi harta triliun itu. Yang Ming ini, pakar perniagaan si tua licik, minta saya dalam 3 bulan untuk atasi dia ini, memang mustahil dilakukan. Saya rasa si tua licik ini memang sengaja mainkan aku. Tuan muda sulung kumpulan Yang Si Mei sudah sampai. Apa dia buat di sini? Hehe, aduh Muda Xiao, lama tak jumpa ya. Yang Si Mei, apa kau buat di sini? Saya datang tentulah untuk minta maaf. Kau minta maaf pada aku? Saya memang buta hati tak tahu. Muda Xiao ialah pewaris kumpulan Shengqiang. Sebab itu saya singgung Muda Xiao, harap Muda Xiao maafkan saya. Budak ini dah berubah perangai ke? Saya dengar bapak saya cakap pasal ujian itu. Tok Xiao ini macam membuli saja, biarkan kamu berlawan dengan bapak saya yang lama berniaga ini. Mana mungkin kamu boleh menang. Ingatkan kamu baik sangat datang minta maaf. Saya rasa kamu cuma sengaja mahu sudah jatuh ditimpa tangga. Tak Muda Xiao. Saya datang nak tolong kamu.
Kita kan tak lawan tak kenal bila kamu warisi kumpulan Shengqiang. Nanti banyak urusan yang perlu kita selesaikan bersama. Sebab itu saya datang awal untuk bodek saja. Tolong aku. Kau baik sangat ke? Bukan itu saja. Sebelum ini, saya tak matang rampas perempuan kamu. Sekarang pulangkan pada kamu. Muda Xiao. Bukan itu saja. Sebelum ini, saya tidak matang merampas wanita Anda. Sekarang pulangkan pada Anda. Muda Xiao. Sumanyo. Muda Xiao, asalkan Anda setuju saya milik Anda. Yang Shimei, apa maksud Anda ini? Muda Xiao, bukankah Anda sukakannya dah lama mengejarnya? Saya akan berikannya kepada Anda macam mana? Selepas ini, apa saja Anda mau buatlah sesuka hati. Saya dan dia sudah berakhir. Lagipun saya sudah ada teman wanita. Jika tiada urusan penting, sila pergi sekarang. Saya yang terburu-buru orang seperti Muda Xiao boleh dapat mana-mana wanita takkan mahu barang murah ini berambus. Yang Shimei, apa sebenarnya mahu Anda? Biar saya berterus terang Muda Xiao dengan diri sendiri. Bagaimana dalam perniagaan boleh menang lawan ayah saya? Jika Anda datang menghina, keluarga Xiao tidak alu-alukan. Ini bagaimana? Ini dikira menghina? Saya datang kali ini, mahu kenalkan beberapa pelanggan. Asalkan si Xiao itu masuk ke dalam perangkap saya, bukan saja gagal warisi kumpulan Shengqiang, malah akan berakhir dengan malu besar. Selagi si Xiao itu masuk ke dalam perangkap aku, bukan saja gagal warisi kumpulan Shengqiang, malah dia akan berakhir dengan malu besar. Oh ya ke, kalau begitu terima kasih Muda Yang. Aku dah agak dia ni ada niat jahat. Tak perlu terima kasih bila kau dah warisi kumpulan Shengqiang. Bapak aku pun dah patut bersara. Masa itu nanti bukankah kita akan bekerja sama lagi pun aku? Ada banyak kenalan, serahkan saja urusan bisnes padaku. Aku jamin kau akan untung besar. Kalau betul macam itu, selepas aku warisi harta pusaka kumpulan Shengqiang, kaulah wira besar kumpulan Shengqiang. Banyaklah ganjaran untuk kau nanti. Alah, apa ganjaran-ganjaran ini? Kita kan saudara cakap macam itu. Nampak asing, jom pergi aku pun. Ada cadangkan Tuan Shu untuk kau? Jom cepat, aku kenalkan beberapa bisnes besar. Hahaha, Muda Yang hahaha. Selamat datang. Mari sini. Inilah orang yang aku beritahu tadi, Tuan Shu. Dan ini pula Muda Xiao. Apa kabar saya Shuje? Apa kabar? Projek resort di Kampung Mang dah lama sangat terbiar. Peluang hari ini aku mesti rebut. Apa dah jadi? Budak ini. Adakah dia betul-betul mahu kenalkan rakan kongsi padaku? Apa yang berlaku? Budak ini, mungkinkah dia benar-benar mahu memperkenalkan rakan kongsi kepada saya? Muda Xiao, kebetulan saya ada projek resort di Kampung Mang. Sedang mencari rakan kongsi? Haha? Muda Xiao, Anda ini. Hanya perlu melabur 500 juta dolar untuk memulakan projek resort ini. Apabila tiba masanya, pasti akan untung besar. Mustahil. Adakah yang Shimei sudah gila sanggup berikan projek sebagus ini kepada saya? Muda Xiao ini mungkinkah dia ada hobi yang pelik? Muda Xiao, Anda tidak mempunyai hobi pelik kan? Bukan. Saya cuma dengar Tuan Shu beri projek resort hebat ini kepada saya. Saya rasa sangat gembira. Saya terhutang budi pada Muda Yang. Memandangkan Muda Yang sudah kata, maka kita adalah kawan sendiri. Pasti saya akan bantu. Demi menghormati Muda, projek ini pasti akan diberikan kepada Anda. Tuan Shu, jangan risau. Bekerja sama dengan Muda Xiao bermaksud bersandar pada kumpulan Shengqiang. Ia tidak akan mengecewakan Anda. Muda Xiao, nanti tolong bantu ya. Muda Yang tiba-tiba suruh saya berlakon, saya belum hafal skrip ini lagi. Sekejap lagi, harap rahasia tidak terbongkar. Dah agak bukan senang. Memandangkan begitu, saya akan layan permainan Anda.
Muda Xiao. Jika tiada masalah, mari kita tanda tangan segera. Ini proyek terbengkalai siapa labur malang. Hanya mangsa peras ini mahu jadi pak sanggup. Perkara ini saya perlu fikir masak-masak. Lagipun ini adalah projek 500 juta dolar. Aduhai Muda Xiao, lebih baik tanda tangan cepat. Ramai orang perhatikan proyek ini, bukan sedikit pun. Jika awak fikir terlalu lama, mungkin orang lain akan ambil. Tapi wang ini Pak Cik kedua beri saya semua duit modal. Jika perniagaan ini gagal, saya takut saya akan terlepas warisan buat selama-lamanya. Tapi duit ini adalah semua duit modal pemberian Pak Cik kedua saya. Jika perniagaan ini gagal, saya takut saya akan terlepas peluang untuk dapatkan warisan itu. Apa yang awak fikirkan Muda Xiao? Sebaik sahaja proyek ini bermula, ia pasti akan menguntungkan. Malah pulangan masa depannya akan mencecah 10 bilion dolar. Tapi, biar saya beritahu awak Muda Xiao, ramai orang di luar sana mahu menandatangani kontrak dengan saya. Meha, jika bukan kerana Muda Yang, awak pun tak layak jumpa saya. Memandangkan Muda Xiao tak mahu, saya tidak akan paksa Anda berdua. Sila balik. Aduh Muda Xiao, jika awak masih ragu-ragu, awak akan terlepas warisan itu. Baiklah saya tanda tangan. Baik, saya tanda tangan. Hanya seorang pemandu upahan berani menentang saya. Nampaknya bukan saja tak dapat harta, malah akan rugi licin habis. Tuan Shu, saya dah tanda tangan. Ini. Muda Xiao, apa maksud awak ni? Muda Xiao, awak mainkan saya? Bukan. Saya tengok Muda yang suka projek ini. Jadi serahkan saja kepada keluarga Yang. Awak nak serahkan projek kepada keluarga Yang. Kalau begitu, Muda Xiao awak takkan dapat penuhi syarat ketiga daripada Tok Xiao. Hai, mungkin saya memang tiada bakat berniaga. Memandangkan Muda yang sangat suka. Apa kata ambil peluang ini? Segera tanda tangan dengan Tuan Shu. Ini. Saya. Bukankah Muda yang kata perniagaan ini pasti untung dan takkan rugi? Jika tanda tangan kontrak besar ini, pasti ayah awak akan bangga dengan awak. Kalau saya ambil projek terbengkalai ini, bapak saya bukan saja takkan puji, malah mungkin patahkan kaki saya. Kenapa? Muda yang tak mahu tanda tangan? Mungkinkah ada yang tak kena dengan projek ini? Atau mungkinkah Muda Yang dan Tuan Shu bekerja sama untuk menipu saya? Xiao Yang, aku niat baik bagi kau projek besar, tapi kau tak tahu untung dan berani fitnah aku. Kalau betul aku fitnah kau, apa kata kau yang tanda tangan kontrak ni? Laburkan $500 million untuk projek terbengkalai ni. Macam mana? Macam mana kau tahu? Oh, baguslah kau ni. Rupanya, kau dah lama tahu niat aku, dan masih lagi berlakon depan aku. Kau berani permainkan aku. Kenapa kalau aku permainkan kau? Bila aku warisi kumpulan Shengqiang nanti, kau pun tak layak untuk aku permainkan. Sebab masa tu nanti, keluarga yang mungkin akan merempat di jalanan. Xiao Yang, kau gembira terlalu awal tempat ni dah dikepung oleh orang aku. Kau rasa kau boleh keluar dengan mudah. Keluarga yang dah berkhidmat untuk Tok Xiao bertahun-tahun, tapi akhirnya harta ni nak diambil oleh pemandu upahan busuk macam kau. Kau jangan nak melawak, pengawal. Yang Shime, apa kau nak buat? Xiao Yang, jangan risau. Aku bukanlah orang yang sejahat itu. Asalkan kau melutut merayu pada aku, mungkin aku boleh biarkan kau hidup. Asalkan kau melutut merayu padaku, paling-paling aku cuma akan patahkan tangan dan kakimu, kemudian biarkan kau terbaring di katil. Tunggu saja ujianmu itu gagal. Kalau begitu aku patut berterima kasih. Tak perlu segan. Kau cuma seorang pemandu upahan miskin sepanjang hayatmu, peluang diberi tapi kau tak hargai. Aduh, aku takut sangat. Sekarang baru tahu takut dah lambat.
Pengawal. Mana semua orang pergi mati ke? Muda yang sedang panggil saya ke... Setiausaha Lin. Setiausaha Lin, kenapa awak ada di sini? Kalau saya tak sampai lagi, tak tahu pula kau berani aniaya pewaris keluarga Xiao. Saya tak buatlah. Kami dengar dengan sangat jelas kau masih berani nak berdalih. Apa? Si Xiao itu kau memang tak guna. Aku rasa kaulah yang tak tahu malu. Sanggup guna cara kotor begini. Untuk kacau ujian Tok Xiao. Kumpulan yang langgar wasiat Tok Xiao, kau nak kena halau dari kumpulan Shengqiang ke... Kumpulan yang melanggar wasiat Tok Xiao. Adakah kamu mahu diusir dari kumpulan Shengqiang? Kau apa kau? Nampaknya muda yang masih tak berpuas hati. Saya cuma kena pukau seketika. Tolong maafkan saya, Muda Xiao. Maaf ini. Nampak macam tak ikhlas langsung. Saya tiada hati perut dan binatang pun tak macam tu. Kena pukau seketika. Berniat jahat. Untuk cuba perangkap Muda Xiao. Tolong maafkan saya, Muda Xiao. Baiklah. Memandangkan kau dah insaf, aku lepaskan kau kali ini. Kalau buat lagi, bersedialah untuk diusir dari kumpulan Shengqiang. Jika kamu buat lagi, bersedialah untuk dibuang dari kumpulan Shengqiang. Mari kita pergi. Muda Yang, apa yang patut kita buat sekarang? Kau tanya aku nak tanya siapa? Muda Yang, kita dah janji sebelum ini, kau akan tolong tutup lubang hutang ini. Apa aku nak buat kalau kau pergi? Aku tak peduli apa kau nak buat. Kalau bukan sebab lakonan buruk kau sampai lelaki ini nampak helah kita. Urusan kita dah lama selesai. Aku tak salahkan kau, sebab rosakkan rancangan aku. Kau pula yang nak salahkan aku. Xiaoyang, aku nak tengok sangat. Sampai bila kau boleh berlagak begini? Bukankah aku serahkan padamu? Perkara kecil pun tak boleh selesai. Ayah, ini bukan salah saya. Semuanya sebab Sujie itu lakonannya sangat teruk sampai Xiaoyang pun tak terpedaya. Berani kamu bersuara. Kenapa aku ada anak lelaki tak guna? Hal sekecil ini pun tak boleh buat. Ayah mesti balas dendam untuk saya. Jangan risau, si Xiao itu takkan mampu buat apa-apa. Dia takkan dapat siapkan tugas terakhir. Ayah, bukankah ayah kata, Tok Xiao tinggalkan banyak sumber untuk Xiaoyang? Ada lagi satu setiausaha Lin yang tahu pasal kumpulan Shengqiang. Lagipun, di sisinya ada seorang yang bijak berniaga. Teman wanita yang boleh buat $30 million. Macam mana kalau? Tiada kalau-kalau. Hanya seorang pemandu upahan. Dalam dunia perniagaan, mana boleh lawan kumpulan yang kita? Ayah begitu yakin ke? Sudah tentu. Aku sudah hubungi gergasi ibu kota. Cik muda, keluarga Jiang. Dia datang melawat esok. Jika kali ini dapat kerjasama dengan keluarga Jiang, kita pasti akan menang. Ayah memang hebat. Kau mesti layan dia dengan baik. Jangan sampai ada masalah. Jika kali ini dengan keluarga Jiang dapat tanda tangan kontrak $10 billion, maka keluarga Xiao akan jadi milik keluarga Yang.